Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk episod Q&A part 2 ini, saya akan bagi cadangan racun kulat untuk merawat dan mencegah kulat akar putih. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Baik, kita tengok soalan pertama. Recommend pada saya bahan aktif yang berbeza untuk kulat akar putih. Dan yang kedua, apa racun yang sesuai untuk akar putih? Sebabnya kebun durian saya bekas kebun getah. Okey, kulat akar putih ini disebabkan oleh kulat yang bernama Rigidiporus lignosus ataupun Macroporus. Okey, ia banyak menyerang pokok durian yang ditanam di kawasan bekas kebun getah lah. Sebab akar getah banyak yang dijangkiti dengan kulat akar putih. Itulah yang berlaku sebelum inilah. Okey. Dan racun yang saya boleh cadangkan kat sini ialah untuk siraman pada bahagian akar dan juga kanopi. Okey, yang pertama hexaconazole daripada jenama tu tak kisahlah. Jadi cadangan saya ni Envil. Kemudian kita boleh juga siram dengan propiconazole, iaitu jenama dia Tilt, difenoconazole sama ada Score ataupun Amistatop, triadimetform, Bayleton, kemudian tebuconazole, jenama dia Folicure ataupun Nativo, dan yang terakhir adalah chlorothalonil, iaitu jenama dia Daconil. Okey. Yang berakhir dengan Zol belakang ni daripada kumpulan 3. Dia punya risk medium, manakala chlorothalonil dia daripada kumpulan 5, multi-site activity, yang mempunyai rintangan yang rendah lah. Okey, dan kita perlu buat bancuhan mengikut label. Kemudian kita akan buat siraman dengan kekerapan seminggu sekali untuk merawat. Manakala untuk mencegah sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Okey. Dan sahabat perlu tahulah, tengok simptom serangan kulat akar putih bagi merawat. Terutamanya pada bahagian daun lah. Kemudian untuk kepastian, sahabat boleh korek pada pangkal dan perhatikan jika ada mycelium putih. Itu menandakan serangan kulat akar putih lah. Okey, mycelium putih ni dia macam berbenang warna putih yang berada pada pangkal. Kalau kita korek lebih dalam, kita akan dapatlah tengok jaringan akar putih pada akar sekunda. Okey. Okey, kita tengok pada soalan kedua. Ivermectin boleh tak dicampur dengan Konza 50 untuk kulat akar putih ataupun repuk akar? Okey. Konza 50 ni racun serap, racun sistemik yang biasanya kita buat siraman untuk kulat akar lah, sebab dia bahan aktif dia hexaconazole. Okey, kalau ivermectin ni dia racun serangga jenis sentuhan. Okey, dan juga ada sedikit fungsi serap lah. Biasanya ivermectin ni kita buat semburan pada bahagian daun lah. Okey. Untuk siraman lebih efektif jika kita campur dengan fipronil ataupun imidacloprid. Okey, kedua-dua jenis racun serangga ini dari kategori racun sistemik lah, racun serap. Okey, jadi dia akan serap melalui akar pokok lah. Baik, soalan ketiga. Kalau toxicity macam mana nak rawat ya? Okey, toxicity ni ada banyak kategori jugalah. Yang pertama, terlebih baja tabur. Yang kedua, terlebih dos folia, sama ada campuran folia dengan racun kulat ataupun racun serangga. Dan yang ketiga, nutrient toxicity. Okey, kita perlu tengok simptom awal pada daun lah. Okey, pada peringkat awal, jika daun dah mula layu, kemudian dah nak bertukar menjadi kehitaman, kita masih boleh selamatkan lagi lah dengan cara menyiram pokok dengan air yang banyak lah. Kemudian keluarkan sisa baja. Jika kita guna baja tabur, keluarkan sisa baja tu daripada kawasan kanopi pokok. Okey, kemudian siram banyak air lah dari kawasan kanopi dan juga keseluruhan pokok. Okey, jika daun dah mula menunjukkan tanda nekrotik ataupun sel mati, pada peringkat ini kita tidak boleh buat apa-apa lah.
Jika nutrient toxicity, kita perlu tahu unsur apa yang terlebih, dan kita hanya perlu fokus pada pucuk baru lah. Okey, bahagian yang ini memang paling susah lah kita nak rawat. Okey, soalan keempat pucuk yang dipotong tu perlu bakar tak untuk elakkan jangkitan pada bahagian yang lain? Okey, seterusnya, kalau ada contoh bentuk gambar lagi senang nak kenal mana satu yang okey, mana satu yang tak okey. Okey, Assalamualaikum. Untuk hawa pucuk perlu siram atau sembur pada pokok? Okey, baik. Ini contoh hawa pucuk. Ini pucuk sihat. Sebelah sini hawa pucuk lah. Okey, bahagian yang terkena serangan hawa pucuk ni kita perlu buat pangkasan. Kita potong. Kemudian kita akan pilih mata tunas yang elok untuk kita simpan lah. Okey, dan bahagian yang kita potong tu, yang dah terkena jangkitan tu, kalau boleh kita kutip dan kita buang jauh-jauh lah. Okey, kalau kita tak sempat, kalau kita tak boleh nak kutip, pastikan kita buat semburan racun kulat, supaya terkena juga bahagian yang jatuh tadi, yang kita dah potong tu dah jatuh kat bawah. Kan elok-eloknya kita kutip lah. Okey, untuk racun hawa pucuk ni, seelok-eloknya kita sembur lah pada bahagian keseluruhan pokok lah, terutamanya pada bahagian pucuk sebab kesan dia lebih cepat lah berbanding dengan kita siram dekat pangkal. Okey, untuk siraman tu sebenarnya kita boleh juga guna untuk mencegah repuk akar ataupun kolak akar putih. Kalau untuk rawatan secara siraman untuk hawa pucuk ni, dia akan mengambil masa yang lama sedikit lah, sebab racun tu perlu diserap keseluruhan pokok tu, akan mengambil masa. Okey. Baik, soalan kelima, durian saya banyak kumbang kecil yang warna kuning, apakah racun yang paling sesuai? Okey, kumbang kecil yang warna kuning tu nama dia kumbang belangkas Okey, untuk kawalannya sahabat boleh guna racun sentuh seperti deltamethrin, clopyrifos plus cypermethrin, abamectin, lambda cylothrin, dan sahabat juga boleh gilirkan dengan racun serap lah. Okey, yang ini yang dua bahan aktif sekaligus. Okey, yang pertama imidacloprid plus beta-cyclotrin, lambda cylothrin plus thimerosal, dan juga racun serap pymetrozine. Okey, semua yang saya sebutkan ini daripada grup nerve and muscle lah. Okey. Soalan ke-6 hawa daun untuk pokok durian yang sudah berbuah dan lebih 12 meter. Bagaimana kaedah rawatan yang praktikal kerana semburan racun kulat ke seluruh daun sukar dibuat? Okey, yang ini kita terpaksa gunakan teknologi yang ada sekarang lah. Yang pertama penggunaan drone lah. Okey, itu yang lebih cekap lah. Okey, yang kedua kita boleh guna juga power sprayer yang gunakan plunger pump, dan yang ketiga kita boleh siram racun serap lah sistemik di kawasan perakaran. Cuma siraman ini akan mengambil masa lah untuk menyembuhkan pokok sebab racun tersebut perlu diserap melalui xylem untuk ke seluruh pokok lah. Okey. Okey, soalan ketujuh berapa kerap sembur folia ini Cytooxin? Boleh buat seminggu ataupun 2 minggu sekali. Okey, Amica dan Cytooxin boleh campur dengan racun serangga tak? Okey, Cytooxin biasa saya akan sembur asing lah sebab dia organik. Manakala Amica boleh campur dengan racun serangga yang bukan sulfur base lah. Dan juga kalau nak campur dengan baja folia, elakkan daripada campur yang ada fosfat Okey, seterusnya folia seaweed serap boleh tak campur dengan racun serangga atau racun kulat? Okey, seaweed biasanya organik cuba elakkan campuran organik dengan kimia sebab kita tidak tahu tindak balas dia, ataupun mungkin kesan daripada campuran tersebut menyebabkan seaweed itu tidak memberi kesan yang maksimal lah. Okey. Baik, soalan ke-8 salam, Waalaikumsalam. Guna Albaro boleh tak untuk mengawal red mites? Okey, Albaro ni ialah sejenis minyak putih dan dia biasanya sesuai digunakan untuk serangga yang tidak bergerak lah, seperti tritip dengan cara melemaskan
tritip itu dengan minyak putih. Okey, dan Albaron ni juga racun sentuh. Jadi untuk mengawal red mite ni kita perlu fokus pada atas dan bawah daun. Biasanya red mites ni akan bersarang di bawah daun lah. Okey, jadi semburan perlu rata lah. Dan pada pandangan saya lebih baik kita guna racun sentuh ataupun racun serap. Okey, racun sentuh apa-apa jenama pun boleh guna, contohnya propagate ataupun pegasus. Manakala racun serap kita boleh guna imidacloprid, thiamethoxam dan lain-lain lah. Okey, dan yang penting sekali kita perlu fokus pada bawah daun lah, sebab red mite ni dia berada di bawah daun ya. Okey. Okey, baik, soalan terakhir. Okey, apa solusi untuk pokok durian saya daunnya kerinting? Okey, daun kerinting ni kita kena tengok pada daun muda ataupun daun matang lah. Okey, kalau pada daun muda biasanya pokok tersebut kekurangan unsur trace element lah, terutamanya boron, copper, zinc. Okey, 3 itulah yang biasanya kalau daun muda. Okey, kalau dan juga kalsium dia akan tunjukkan simptom yang hampir sama saja. Okey. Jadi apa yang kita perlu bekalkan ialah elemen surih lah ataupun trace element ataupun bahasa ringkas kita panggil TE lah. Okey, dan trace element ni ada pada banyak jenama lah. Salah satu padanya Azim Mix dan juga Petrilon Combi 1, manakala satu lagi Can Complete Trace. Okey, jadi sahabat perlu buat semburan baja trace element tu lah untuk mengatasi masalah daun kerinting ni. Sebenarnya daun kerinting ni pun banyak punca juga, kita perlu tengok satu persatu lah. Kadang-kadang serangga pun akan jadi macam tu juga. Okey, kadang-kadang kekurangan unsur kalsium pun dia akan jadi macam tu juga. Okey, jadi kita perlu perhatikan simptom tersebut betul-betul lah. Okey. Baik, setakat ini saja perkongsian saya untuk Q&A part 2. Sebenarnya ada banyak lagi soalan yang saya tak jawab. Dan mungkin saya akan buat episod yang lain lah. Okey, setakat ini sajalah perkongsian ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.